Masih lagi bersama dengan Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuknya Sunnah Nabi. Ya, kita lihat dalam kehidupan kita bahawa banyak sunnah Nabi yang telah kita ikuti dan berapa banyak lagi yang belum kita amalkan, tuan-tuan dan puan. Barangkali bila kita bicara ustaz-ustaz semua ya tentang sunnah, pro and kontra, ada yang membawa dari positif, ada yang membawa dari negatif. Negatif ni dia bergaduh pula. Bila cakap tentang sunnah Nabi dia bergaduh, kadang sampai kadang-kadang dia sebut tarawih tu 8 tak sunnah, 20 ini pula kata yang 20 tak sunnah, 8 sunnah. Ataupun kunut sunnah, ini kata sunnah, ini kata tak sunnah kunut. Hantar ustaz kadang-kadang sampai ke peringkat angkat takbir tu nak letak kat mana tangan ni? Letak kat pusat, ada kata tak sunnah, letak kat dada, ada kata tak sunnah, tak kat sini lah ustaz, mudah sikit. Jadi telah menimbulkan kecelaruan di kalangan masyarakat, timbulnya perpecahan, pergaduh dalam masjid ustaz kadang-kadang. Boleh ustaz bagi nasihat, silakan. Alhamdulillah, tentang bab-bab khilafiyah dan bab-bab yang ada di kalangan setengah-setengah orang yang mutasyaddidin. Kita sebenarnya tentang as-sunnah ni kita tak boleh la ifrat wala tafrit. Kita tak boleh melampau terlalu ini kita nak ikut sunnah sampai contohnya berus gigi tak pakai, nak pakai siwak. Tak boleh. Sebenarnya sunnah ni subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala utuskan Nabi Muhammad kita membawa rahmah, bukan membawa bala untuk kita. Kita mengikut sunnah apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang ulama mentafsirkan kepada kita, itulah yang kita ikut. Sunnah ni membawa hidayah dan ila siratin mustaqim, bukan membawa ila nari jahannam. As-sunnah an-nabawiyah, sunnah sahihah, yang itu yang kita ikut. Sunnah hasan kita ikut. Di sisi bab khilafiyah ni saya nak nasihat kepada penonton yang dihormati sekalian, muslimin muslimat. Kita kembali kepada asal. Jangan jadi khilafiyah asal kita. Jadi persatuan itulah ada dasar kita dan asal kita. Iaitu apa-apa masalah berlaku, macam yang disebut oleh ustaz tadi, kita kembali kepada kitabillah azza wa jalla, iaitu Al-Quran. Kalau tak ada dalam Al-Quran, kita kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dua-dua ni ada, insya-Allah taala kita tak ada perpecahan ummah. Di mana-mana pun tak ada perpecahan ummah kalau kita bersatu. Yang masalahnya sunnah yang kecil-kecil dibesarkan. Masalah kecil saja sunnah kita tak nak buat, dibid'ahkan. Itu yang kita tak nak. Kita kembali kepada kitabillah, kita kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah taala kita tak ada khilafah. Walaupun ada satu hadis yang lemah, ikhtilafu ummati rahmah. Ini dipertikaikan oleh ulama segi kesahihan hadis tadi. Tetapi kadang-kadang makna dia mungkin membawa rahmah. Contohnya khilafiyah di antara mazhab Syafi'i dengan Maliki dengan Hambali. Masing-masing ada dasar, tetapi semua mazhab tu kembali kepada kitabillah, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai ijtihad alim ulama yang sampai peringkat mujtahidin. Macam kita sekarang ni, kalau contohnya baca dah satu hadis nak buat satu fatwa, itu saya rasa tak patut, sebab kita ilmu belum lagi sampai ke peringkat mujtahidin. Jadi kita kembalilah kepada alim ulama yang dah fatwakan, yang dah ijtihadkan, supaya kita ni tidak ada keliru dan khilaf di antara mazhab dan mazhab yang lain. Kalau ustaz ada nak... Ya ustaz, kita ada seseorang di hujung talian, Ustaz Lawi. Peminat ustaz barangkali. Assalamualaikum Cik Aziz. Waalaikumsalam. Apa persoalannya? Okey, tadi ustaz ada sebut berkenaan kita ni kena refer pada Quran dan sunnah. Ya. Cuma satu soalan nak tanya. Kita di Malaysia ni, perlembagaan kita mengikut perlembagaan Malaysia ke perlembagaan Quran? Okey, dan terima sunnah? kasih. Okay, thank you. Terima kasih Cik Aziz ya. Okey. Ya. Terima kasih sahabat Cik Aziz tadi. Ya. Memang hebat. Soalannya memang hebat. Kita nak jawab pun sampai terlah. Sebenarnya perlembagaan wallahualam, kita berpendapat begini, kita sebenarnya dalam proses nak pergi pada Quran, dan memang sebagai seorang Islam dia berkewajipan, kita punya rujukan kita Al-Quran dan As-Sunnah.
Itulah kewajipan kita. Cumanya kadang ada ke tak ada sekarang ni. Ada ke tak ada. So kalau tak ada, maka semua orang perlu menggerakkan. Pihak pemimpin kena sedar, pihak masyarakat kena sedar, rakyat kena sedar, supaya apa, kita mesti menuju ke arah itu. Sebab itu sunnah yang wajib. Jadi selagi kita tak ada yang tu, kita satu kerugian lah. Itu sangat baguslah. Kena faham, kemudian kena buat. Kemudian bila, sebab itu dalam Islam ni soal khilafiyah, dia dalam Islam ni pokok. Kalau sebab contoh, batang tu satu dan yang ranting-ranting itu. Yang batang itu namanya akidah. Yang akidah, dia tak boleh ada khilafiyah. Sebarang keraguan, out. Sebab tu Islam tak terima namanya Syiah. Ahli sunnah tak terima. Sebab, tapi soal fiqah, furuk. Sebab furuk, khilafiyah benda furuk, benda cabang. Manusia tak boleh tolak cerita khilafiyah. Kenapa? Antaranya ilmu manusia tak sama. Kebolehan seseorang tidak sama. Kemudiannya kedalaman seseorang menilai sesuatu tak sama. Sebab Nabi pernah sebut, ada orang berlainan pendapat. Man ijtahada fa asaba falahu ajran. Siapa-siapa berijtihad, kalau benda nas Quran dah sebut betul, itu memang tak ada khilaf lah. Ini soal furuk cabang. Dan soal cabang ini, saya nak sebut satu cerita Imam Malik. Dia pernah tulis kitab Muwatta, ada 6,000 hadis. Antara kitab fiqh secara pendetilan pertama dibuat, dia tunjuk kepada Khalifah Al-Ma'mum, tak silap. Al-Ma'mum kata, ya Allah, hadis ni hebat, patutnya buku Muwatta ni digantung di Kaabah supaya orang mari Mekah buat haji semua ikut hadis kamu ni. Imam Malik tak setuju. Kenapa tak setuju? Ada banyak lagi hadis lain, ada pandai lagi orang lain daripada aku. Dan soal-soal furuk, katanya kita tak boleh nak paksa orang ikut. Satu, benda khilafiyah sebenarnya macam gini. Sebenarnya benda khilafiyah, benda dah selesai, ulama' dah buat. Cuma yang tak eloknya, minta maaf ya, soal Ustaz Fauzi sebut soal kunut. Kunut ni Nabi pernah buat, kemudian Imam Syafi'i kata buat, ijtihad. So bila ijtihad, orang alim macam Imam Syafi'i, dia tak pernah menyalahkan Imam Malik. Yang menyalahkan orang ni, orang yang jahil-jahil. Saya nak sebut, benda khilaf, biarkan khilaf. Kalau nak ambil pendapat ini, silakan. Nak ambil pendapat ini, silakan. Yang tak bolehnya, saling menyalah antara satu sama lain. Sebab dia, ilmu ni ada disiplin masing-masing. Sebab contoh, minta maaf. Contohnya, niat semayang. Niat semayang, orang ni, dia kata apa, niat semayang ni, dia kata sunat. Sebab apa sunat? Sebab Imam Syafi'i kata sunat. Imam lain kata tak sunat. Sebab tak sunat, sebab Nabi tak ajar. Imam Syafi'i pula, dia ambil pula, Nabi Muhammad, dia pernah pula berniat untuk buat haji. Bila buat haji, Nabi berniat, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Imam Syafi'i menggunakan kaedah kias. Kalau haji dah dia boleh niat, semayang boleh niat. Ulama' lain pula kata, soal kias dalam ibadat tak ada. Jadi masing-masing ada disiplin. Jadi saya nak beritahu, benda soal khilafiyah, benda yang tidak akan selesai. Jadi kalau tak ada selesai, jangan besarkan yang kecil sehinggalah berbalah sama sendiri, sehingga tak bertegur siapa. Tak bertegur siapa tu satu lagi dosa lagi besar lagi daripada benda kecil-kecil. Kunut, macam saya pernah jumpa seorang imam, ustaz mari ceramah kat masjid, dia tak baca kunut. Makmum pun kata, apalah ustaz ni, takkan dia lebih pandai daripada Imam Syafi'i? Lain kali jangan jemput lagi ustaz tu. Akhir sekali, kerana buat benda kecil, ustaz tu terlepas daripada mengajar, dan pelajar-pelajar pun terlepas ustaz tu sebab tolak kerana benda kecil. Kita ada benda besar lagi, soal jenayah, soal murtad, soal rosak akhlak, soal seks, free sex. Yang tu sebenarnya perlu diutamakan. Yang kecil-kecil ni, dia akan selesai bila ada ilmu, selesai. Sebab orang alim dia tak balah, yang balah yang jahil. Terima kasih Ustaz. Apapun tuan-tuan puan, jangan cari titik perbezaan. Carilah titik persamaan antara kita, tuan-tuan puan. Benda-benda khilafiyah serahkan kepada mereka yang lebih arif daripada kita. Apapun, kita berehat dahulu. Jumpa lagi selepas ini. Terima kasih sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan kerana masih lagi bersama dengan kami. InsyaAllah sampai ke jam 6 petang kita bersama dengan kuliah pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita semakin rancak berbincang tentang sunnah Nabi SAW. Dan tanpa buang masa, nanti Ustaz, kalau kita lihat sunnah Rasulullah ini ialah satu tingkatan. Selamat menunaikan solat kepada seluruh muslimin dan muslimat. Ikhlas daripada CCM Pharmaceuticals. Sebentar lagi, azan akan berkumandang
menandakan masuknya waktu salat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan. Sangat-sangat berharga. Dengan sunnah ini kita menempah jalan ke syurga. Tapi kalau yang ini Nabi tinggal untuk kita, apa pula sumbangan kita kepada Nabi SAW? Tanda kasih, tanda cinta kita kepada Nabi. Barangkali Nabi, kalau kita lihat bacalah hadis, Nabi nak wafat pun ummati ya. Kita pula apa sumbangan kita, Ustaz? Silakan. Ustaz mana ni? Ustaz Muhammad Zawi Yusof. Terima kasih. Muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Betul lah, sebenarnya cinta Nabi ni cinta di hati. Tapi walaupun cinta di hati, dia mesti ada tanda dia. Itu dia. Jadi tanda cinta kat Rasulullah yang pertama sekali, kita kena banyak sebut nama Nabi Muhammad. Salawat kena banyak. Sebab apa? Sebab Nabi kata, man salla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyara. Siapa selawat kat aku sekali, Allah akan selawat kat dia 10 kali. Maknanya kalau kita sebut Nabi Muhammad ni tanda cinta. Sebab orang kalau cinta kat orang tu, dia ingat aja. Mula-mula ingat, lepas tu rindu, lepas tu dia sebut nama. Sebut nama lah kalau dia sayang pada orang tu. Okey, sebut. Dan kalau kita sebut sekali, Allah sebut 10 kali. Mana Allah ingat kita, Allah bagi rahmat 10 kali. Jadi kalau Allah dah banyak kali sebut, kita minta doa, mudah dapat. Kalau orang hari ni, kalau orang atas mula sebut banyak, kalau kita minta projek, mudah dapat. Okey, satu. Yang keduanya, kita kena rindu pada Rasulullah. Rindu ni rasa nak jumpa. Kalau ada peluang nak jumpa Rasulullah, macam Bilal bin Rabah. Bila Bilal nak mati kan, isteri dia tengok, wahai Bilal, sedihnya aku tengok kamu, wahai Bilal. Dia tanya, Bilal, dia sebut sedihnya aku tengok kamu. Bila nak mati tu sebut apa? Dia kata, wah farhah, jangan kamu kata aku sedih, aku sedang bergembira mati, sebab lepas ni aku akan jumpa Rasulullah. Cerita dia panjang, saya ambil belakang. Yang ketiga, tanda cinta Nabi Muhammad SAW yang paling penting, kita kena ikut sunnah Nabi. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau cinta Nabi, kena ikut Nabi. Ikut macam mana? Yang pertama, ikut soal akidah. Allah Maha Kuasa. Kita hanya memiliki, kita hanya meminjam. Allah milik, Allah boleh ambil yang kita punya bila-bila masa. Allah boleh ambil di mana saja. Allah boleh ambil kita punya rezeki kita, harta kita, sihat kita, apa cara sekalipun. Allah berkuasa. Allah boleh bagi kat kita bila-bila masa. Allah boleh bagi kita di mana-mana kalau Allah nak bagi. Jadi yang pertama. Yang keduanya, ikut Nabi, sudut syariat. Syariat dalam perkara agama jangan main tambah-tambah. Kalau Nabi macam tu lah. Semayang kena ikut Nabi. Ada ustaz, saya tengok orang semayang, dia angkat takbir macam main bola. Allah, macam bola atas kepala dia. Ada pula angkat takbir ikut sini, Allah, ikut tepi sini, sampai sangkuk songkok orang. Tinggi juga songkok tu, kena songkok. So nak ceritanya ikut sunnah Rasulullah. Kalau puasa ikut sunnah, kalau haji jangan main tambah-tambah. Sebab Al-Quran dah sempurna. Lagi nak ikut sunnah Nabi, ikut perangai akhlak Nabi. Akhlak tu buah kepada iman. Kalau ada iman, mesti ada buah macam pokok. Kalau pokok okey, akar okey, mesti buah dia okey. Jadi kalau hari ni kita jumpa orang krisis akhlak. Krisis akhlak sebenarnya ialah krisis iman. Sebab iman bermasalah, dia tak melahirkan buah yang elok, namanya akhlak. Kemudian kalau cinta kepada Rasulullah SAW, bukan sahaja kita kena ikut sunnah, kena pertahankan sunnah. Kalau ada jumpa anti hadis, kita yang pertama lawan. Kalau ada Kristianisasi, kita dulu lawan. Kalau ada nikah mut'ah, kita dulu berhadapan. Kalau ada yang tak betul Syiah, kita dulu ke depan. Kenapa? Sebab nak tegakkan sunnah. Dan tanda cinta Nabi Muhammad bukan saja ikut sunnah Nabi, kalau boleh selawat juga pada keluarga Nabi. Sebab Nabi Muhammad tak boleh seorang-seorang berjuang. Kena selawat juga pada sahabat Nabi. Sebab sahabat Nabi tak boleh juang seorang-seorang. Dan tuan-tuan sekalian, satu lagi, kalau sayang pada sunnah Nabi, kena sayang juga para ulama yang memperjuangkan sunnah Nabi, nak menegakkan sunnah Nabi, kena sayang mereka. Barulah itu tanda cinta Rasulullah SAW. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, itulah sunnah Nabi SAW, daripada yang fizikal sampailah kepada benda-benda dalam hati. Barangkali Ustaz dah sebut tadi tentang niat dan sebagainya ya. Kalau kita lihat benda ni pun dibincang oleh ulama sampai disebut bahawa niat solat itu adalah memang wajiblah, niat solat rukun. Ya. Cuma yang sunatnya lah lafaz niat di bibir, tuan-tuan puan. Itulah yang disebut oleh Ustaz Zawi Yusof tadi ya. Lafaz niat itu sunat ya, yang dalam itu satu rukun dalam sembahyang ya. Memang kita nak menghadirkan yang ada qasad ya, ta'arud dan ta'yin. Kesimpulan barangkali Ustaz Barudin tentang apa kita bincang tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada petang ini, dan bagaimana peranan kita Ustaz ya, mudah-mudahan bermula titik tolak hari ini, apa kita nak lakukan supaya kita ni benar-benar pengikut junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Bismillah. Tentang as-sunnah ni sebenarnya kita mesti
wajib dan ikut apa yang ada, yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita terasa jiwa kita, iman kita kuat. Sebab al-iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi apabila kita, ini perkataan daripada Imam Syafi'i kita sendiri, apabila kita taat kepada Allah dan Rasul, iman kita akan naik, akan tambah. Jadi apa, walaupun sunnah tu kecil, kita ikut. Kalau nak kira sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai digelar asyaddun nasi ittiba'an li sunnati Rasulillah, contohnya Ibnu Umar dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali contohnya sampai satu ketika ini doa doa naik kenderaan ni, subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu mukrinin. Sudah dia baca doa tadi, dia pusing kanan, dia senyum. Sahabat-sahabat tanya, wahai Sayyidina Ali, kenapa Sayyidina Ali senyum? Dia kata, kerana saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas baca doa naik kenderaan tadi senyum. Cuba bayangkan, sahabat sampai Rasulullah senyum pun nak ikut. Tetapi di zaman sekarang ni, yang wajib, yang sunat tu kita jauh. Macam mana kita nak terasa iman kita naik, dan untuk meningkatkan iman kita, kita terpaksa dan wajib mengikut apa yang datang daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat di zaman sekarang ni terlalu jauh daripada sunnah, oleh itulah macam-macam ada di negara kita ini. Contohnya nikah mut'ah macam Ustaz sebut tadi. Kalau kita jauh daripada sunnah, benda-benda tu akan datang. Benda-benda tu akan datang, akan membawa fikiran kita ni dah tak tentu. Macam Ustaz sebut tadi tentang orang dak minta Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini orang yang perang sunnah, itu orang yang perang Islam. Baru-baru ni contohnya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak daripada yang sahih jadi dhaif. Yang sahih jadi dhaif, dihukumkan setengah-setengah puak yang tak mengikut sunnah Rasulullah, iaitu Al-Quraniyun. Yang ikut Al-Quran sahaja. Ini satu mazhab yang baru yang lahir di negara Jordan. Sampai sekarang ini dah tersebar di negara Islam. Di negara-negara kita pun dah ada Al-Quraniyun ni. Jadi sunnah Rasulullah dia tak ikut, dia ikut Quran tu. Kalau kita kata wa aqimus solah, dia berdiri saja yang niat, sudah. Jadi kita assalamualaikum, dia tak jawab salam, lepas tu dia akan bercakap dengan kita, saya sedang semayang. Ini ada di negara kita berlaku. Akhir-akhir ini saya pun dengar sendiri dan tengok, lihat sendiri. Jadi apa-apa pertambahan Ustaz nak tambah lagi, bolehlah kita bincang bersama. InsyaAllah ya, kalau ada masa barangkali Ustaz mungkin kesimpulan yang habis dah Ustaz, minta maaf Ustaz. Ya, kesimpulan biar saya buatlah tuan-tuan puan ya. Mari sama-sama kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umat kamu, seandainya kamu semua mencintai Allah, maka ikutlah aku, yakni ikutlah Nabi, nescaya Allah akan menyayangi kamu. Artinya ikut sunnah, kita beramal dengan ayat ini tuan-tuan. Tapi malangnya orang beramal untuk ayat pengasih tuan-tuan. Ayat ini ya, ayat untuk orang kasih kepada kita. Apapun insya-Allah tuan-tuan kita ucap terima kasih kepada kedua panelis kita pada petang ini. Akhir kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.